Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Insight Talk dan anda bersama saya Nabiha Hamid. Kita bersiaran langsung sekali lagi dalam Facebook The Malaysia Insight. Seperti biasa, program Bual Bicara ini akan mengupas isu-isu semasa dan juga isu politik yang melanda tanah air. Baiklah, Kerajaan Perikatan Nasional kini menghadapi cabaran dengan menggalas tugas untuk mentadbir Putrajaya. Lebih-lebih lagi kita ketahui Kerajaan Perikatan Nasional kini mempunyai majoriti tipis dalam sokongan Dewan Rakyat. Dan meskipun perikatan masih lagi belum didaftarkan di bawah ROS sebagai pertubuhan, namun baru-baru ini Perikatan Nasional dikatakan telah diterima rakyat dan ia terbukti dengan kemenangan BN di PRK Dun Chini baru-baru ini. Dan persoalannya yang kita bangkitkan di sini, adakah kepercayaan rakyat itu diberikan kepada Perikatan Nasional ataupun sebaliknya? Dan hari ini, tajuk kita, Hala Tuju Perikatan Nasional akan diulas oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO iaitu Datuk Dr. Muhammad Puat Zakarsy yang tidak asing lagi dalam area politik, telah berkecimpung sejak tahun 90-an lagi. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan The Malaysia Insight. Apa khabar? Saya Alhamdulillah still survive. Okey, bagaimana dengan perkembangan terkini Datuk sekarang ni? Mungkin ceritakan. Memang menarik, ya, terutama apabila sidang parlimen sudah bermula dan kita pun hampir melepasi cabaran COVID-19. Jadi sudah tentulah kehidupan kita berharap back to normal dan kita berharap suhu politik juga seperti biasa. Baik, sebelum itu saya nak kongsikan dengan penonton The Malaysia Insight. Bagi anda yang ingin tanyakan soalan secara terus kepada Dr. Puat Zakarsy, boleh komen di ruangan yang tertera dan inilah masanya untuk anda ketahui daripada Dr. Muhammad Puat Zakarsy kerana beliau juga merupakan bekas pensyarah USM dan pernah berkecimpung dalam politik sejak daripada 1990-an dan beliau juga pernah menjadi Timbalan Menteri Pendidikan pada kalau tak silap saya pada PRU 12 ke Datuk? 13. PRU 13 dan okey baik Datuk, kita ke soalan yang pertama. Kalau macam seperti mana yang saya katakan tadi, sokongan rakyat terhadap Perikatan Nasional dikatakan telah mendapat perhatian apabila kemenangan BN baru-baru ini di Dun Chini, di PRK Dun Chini. Bagi pandangan Datuk, kalau ikutkan saya lihat daripada netizen, ada pasang surutnya. Ada, biasalah kadang-kadang kita melihat bacaan yang menyokong, ada yang mengecam, ada yang mengkritik. Dan saya pasti Datuk pun ada banyak feedback, ada main Facebook kan Datuk? Yeah. Ada banyak aktif juga di Facebook. Pandangan Datuk terhadap Perikatan Nasional, adakah mereka diterima rakyat kini? Kalau kita melihat komen pada hari ini, termasuk persepsi dan sebagainya, tidak dinafikan rating Kerajaan Perikatan Nasional adalah cukup bagus, ya. Tetapi persoalannya kenapa? Mesti ada sebabnya. Pada saya, satu daripada sebabnya sudah tentulah kerajaan PN ini terbentuk ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 baru-baru ini yang cukup menggugat. Ya, tetapi apabila kerajaan PN berjaya mengurus cabaran ini dengan baik, termasuk dengan pakej rancangan ekonomi yang disukai oleh rakyat, sebab itu ratingnya naik. Tetapi ada sebab juga yang agak penting, ya, iaitu PN ini juga didokong oleh dua parti orang Melayu yang terbesar, iaitu UMNO dan PAS ataupun Muafakat Nasional. Dan rating UMNO dan PAS memang tengah memuncak. Dibuktikan bila menang 6 kali pilihan raya kecil. Ya. Dan image rating UMNO dan PAS yang memuncak inilah yang melonjak rating Perikatan Nasional yang baik sekarang ini. Ini tidak ada siapa boleh menafikan. Dan ada satu faktor lagi iaitu rakyat juga benci dengan gelagat
ahli-ahli politik daripada PH khususnya. Ya. Setelah mereka gagal menunaikan tanggungjawab selama 22 bulan dan apabila mereka sendiri menombangkan kerajaan mereka iaitu PH, tetapi mereka masih mahu menjadi pengacau, ya, cuba membuli kerajaan PN pada hari ini dan merancang, ya, dalam keadaan mereka pun masih kabur siapa ketua mereka sebenarnya, tapi masih mahu merancang membentuk sebuah kerajaan akuan bersumpah, kerajaan SD. Betul. Ya. Dan pada saya ini menyebabkan rakyat muak, terutama masih lagi berbincang tentang siapa nak jadi Perdana Menteri. Jadi ini membantu PN mendapat sokongan rakyat. Baik, Datuk bercakap mengenai parti yang didominasi Melayu. Kalau diikutkan bagi pandangan Datuk, sebab kalau kita lihat daripada Muafakat Nasional sendiri, agenda mengenai dua parti ini adalah Melayu dan Islam. Itu adalah tonggak utama. Sama juga dengan Bersatu. Jadi untuk memastikan rakyat berpayung di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, apa pandangan Datuk? Apa sebenarnya hala tuju yang perlu difokuskan? Apa sebenarnya agenda yang perlu dibawa oleh Perikatan Nasional ini? Okey, bila bercakap tentang hala tuju, mungkin saya tidak dapat menjawab dengan sempurna. Sebab ada dua isu penting di sini. Iaitu pertama ialah apa hala tuju PN. Yang kedua, apa pendirian UMNO terhadap hala tuju PN. Ya. Kerana PN ini didukung oleh ahli-ahli parlimen daripada PAS, UMNO, Bersatu, GPS, GBS. Ya. Jadi sepatutnya merekalah yang berbincang menentukan hala tuju PN ini. Persoalannya, Bersatu sebagai ketua dalam PN ini, apakah dia telah memanggil 113 ahli-ahli parlimen ini? Sekarang terbukti, ya, PN ini hanya didukung oleh 113 ahli parlimen. Semalam sidang parlimen membuktikan. Sidang parlimen semalam. Ya. So kedudukan itu tidak kuat sebenarnya, ya. Dia terlalu rapuh. Tapi apa hala tuju? Patut mereka bincangkan. Tapi bagi UMNO pula, pendirian dia terhadap hala tuju ini mesti ditentukan oleh akar umbi. Maksudnya pemimpin UMNO mesti merujuk kepada akar umbi apa pendirian UMNO terhadap hala tuju PN. Ya. Jadi oleh sebab itu pada saya persoalan ini sepatutnya dijawab oleh ahli-ahli parlimen yang mendukung PN ini. Okey, baik. Kalau itu mengenai hala tuju. Kalau ikutkan Datuk, sebelum ini mengenai pertubuhan Perikatan Nasional itu sendiri, kalau diikutkan kenyataan terakhir daripada Setiausaha Agung BN, Tan Sri Anwar Musa mengatakan tidak perlu tergesa-gesa mendaftarkan PN ini. Tapi ada perkara yang kurang enak dikritik oleh Pakatan Harapan. Sebelum ini kerajaan pintu belakang, pertubuhan haram. Jadi pandangan Datuk mengenai hal itu, apa Datuk boleh komen sikit? Ya, kita kena ingat, ya, Perikatan Nasional ini didukung oleh ahli-ahli parlimen yang menang dalam pilihan raya, yang dipilih oleh rakyat. Mereka adalah ahli parlimen yang sah. Mereka bukan ahli parlimen pintu belakang. Jadi tidak ada sebab untuk menuduh kerajaan ini, PN ini adalah kerajaan pintu belakang. Ya. Sebenarnya Tun M yang tergila-gila meletak jawatan sehingga tumbang kerajaan PH. Dan yang di Pertuan Agong telah mengesahkan dalam titah ketika meresmikan sidang parlimen bulan Mei yang lalu kronologi terbentuknya kerajaan PN. So bila dia mengiktiraf kerajaan PN, jadi bagaimana maksudnya PH menuduh ini adalah kerajaan haram, kerajaan pintu belakang, ya. Dan pada saya sepatutnya PH itulah, ya, apabila dia masih lagi cuba mendapatkan SD daripada ahli-ahli parlimen di Sabah Sarawak, cuba menawarkan jawatan, cuba membeli dengan wang ringgit dan sebagainya, mereka lah yang cuba membentuk kerajaan pintu belakang, kerajaan haram sebenarnya. Kalau diikutkan daripada kerajaan pintu belakang ini, persepsi masyarakat
terutamanya lah yang mengatakan bila dah dikatakan oleh pemimpin pakatan kerajaan dia dah mainkan isu kerajaan pintu belakang itu. Jadi adakah wajar sebenarnya kerajaan perlu mendaftarkan Perikatan Nasional itu sendiri? Sebab kalau diikutkan daripada yang saya difahamkan, pimpinan parti sekarang kata tak perlu tergesa-gesa mendaftarkannya. Jadi kalau untuk menuju ke PRU15 itu, wajarkah? Oleh kerana PAS dan UMNO sudah ada piagam ya untuk mendaftarkan mufakat nasional. Saya fikir ini akan menjadi keutamaan, ya. Dan saya tidak pasti apakah PN akan didaftarkan ataupun tidak, ya. Sebab keutamaan PAS dan UMNO ialah mufakat nasional. Justru kerana itu kita mesti melihat dalam konteks yang lebih luas, iaitu apa sebenarnya kelebihan kalau sekiranya PN didaftarkan. Ya. Apakah UMNO akan terikat sebab dia melibatkan banyak perkara termasuk dalam soal pembahagian kursi dan sebagainya, ya, dalam soal pelantikan Perdana Menteri. Jadi kesemua ini berkaitan. Jadi sebab itu pada saya memang tepat apa yang dikatakan oleh beberapa pemimpin dalam UMNO sendiri, kita jangan terburu-buru, dan yang paling penting ialah merujuk kepada pandangan daripada akar umbi. Baik, bercakap mengenai soal calon Perdana Menteri, kalau kita ikut pada sejarah politik negara selama 6 dekad, parti yang menang paling banyak kerusi akan menunjangi kerajaan. Seperti mana kita ketahui, kerajaan BN 6 dekad mentadbir, Perdana Menterinya adalah daripada Parti UMNO. Dan kalau kita lihat sejarah itu, dia menjadi perubahannya jadi berbeza pada PRU sebelum ini apabila Pakatan Harapan telah mengambil alih pada 2018 dan Dr. Mahathir Mohamad telah menjadi Perdana Menteri, meskipun beliau datang daripada parti bongsu. Dan kini kalau kita lihat Perikatan Nasional juga dikemudi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Presiden Bersatu dan boleh saya katakan hanya mempunyai lebih kurang 30 kerusi sebab kerana saya difahamkan tadi ada sidang parlimen daripada PC daripada PKR yang telah keluar daripada parti sebelum ini, 11 daripada orangnya tidak menyertai Bersatu. Jadi saya boleh katakan dalam Perikatan Nasional sendiri bukanlah parti dominan. Jadi bagi pandangan Datuk, ya, UMNO adalah parti dominan sebenarnya dalam Perikatan Nasional. Perlukah jawatan itu sepatutnya diberikan kepada UMNO? Ini pandangan saya, ya, iaitu soal jawatan Perdana Menteri ini sepatutnya tidak dibincangkan sebelum Parlimen dibubarkan. Ya. Ia boleh dibincangkan selepas Parlimen dibubarkan. Sebab kita mesti belajar daripada pengalaman PKR. Mereka bincang lebih awal. Tetapi bila berlaku pilihan raya, PKR mempunyai jumlah kerusi yang lebih banyak berbanding parti-parti yang lain, termasuklah Bersatu. Betul. Tetapi oleh kerana Anwar sudah memajak gadaikan jawatan Perdana Menteri ini kepada Tun Mahathir, dan bila sampai masanya dia nak tebus jawatan ini, Tun Mahathir kata dia masih nak pajak, maka berlakulah konflik. Ya. Dan konflik inilah yang menyebabkan mereka bertelagah dan akhirnya PH hilang kuasa. Maknanya kalau tidak dibincangkan sebelum bubar ataupun membuat keputusan terlampau awal, akan mengulangi sejarah kembali. Akan mengulangi sejarah itu. Sebab itu pada saya sepatutnya ia bukan menjadi keutamaan untuk dibincang sekarang. Ya. Dan pada saya formula yang paling baik ialah mana parti yang majoriti, dialah yang berhak memegang jawatan Perdana Menteri. Kan? Sebab itulah pengalaman BN dari dulu, walaupun mempunyai lebih kurang 14 parti komponen, tetapi parti yang banyak kerusi dialah Perdana Menteri. Sebab itu kerajaan itu stabil selepas pilihan raya. Tak timbul bila sampai waktu tertentu nak tukar Perdana Menteri. Ya? Sebab ini adalah tradisi, presiden yang sudah ada.
Tapi bila ada pajak gadai dan sebagainya, menjadikan kerajaan itu tidak stabil. Dan ternyata terbukti, ya, PH hanya boleh bertahan 22 bulan hanya kerana masalah isu kepimpinan tertinggi Perdana itu. Menteri. Ya, sebab itu pada saya formula yang terbaik ialah mana parti yang majoriti, dialah Perdana Menteri. Sebab sebelum ini ya kita ketahui dengan kritikan Datuk juga terhadap sejurus selepas Tan Sri Anwar Musa dan juga pimpinan PAS menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin apabila menang PR15 mereka Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal menjadi PM. Betul kan Datuk? Ya, sebab pada pandangan saya perkara ini mesti dirujuk kepada akar umbi. Apa pendirian akar umbi sebenarnya? Ya, sebab itu UMNO macam saya, UMNO Batu Pahat, kita ada pendirian kita. Okay. Baik, bercakap mengenai sokongan macam tadi Datuk ada sebut di apa yang berlaku di Parlimen semalam di mana Perikatan Nasional hanya mempunyai 111 undi untuk menukar speaker. Kalau diikutkan awal bulan ini Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhammad Hassan juga ada mencadangkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya membubarkan parlimen supaya mendapatkan sokongan yang lebih kuat, mandat yang daripada rakyat yang lebih kukuh. Apa pandangan Datuk? Ya, saya setuju dengan pandangan tersebut, iaitu supaya diadakan pilihan raya lebih awal. Sebab semalam terbukti PN ada 113 ahli parlimen sahaja. Ya, termasuk speaker ya. Dengan termasuk speaker dan seorang yang tidak hadir. Betul. Ya, sebab semalam undi yang diperoleh ialah 111 dan PH dan blok bebas 109. Mereka hanya kurang 2 sahaja. Ya. Bahaya juga Bahaya satu hal. Tetapi ini akan menimbulkan satu budaya menawarkan jawatan, mungkin beli-membeli akan berlaku, ya. Dan sampai bila kita nak membenarkan kerajaan SD ini, kerajaan akuan bersumpah ini, wujud untuk mentadbir negara, ya. Dan bayangkan, ya, apabila bajet nanti dibentangkan, pihak PH dan blok bebas ini mampu melakukan lebih daripada 50 kali usul mengundi setiap dasar dan peringkat jawatan kuasa kementerian yang dibentangkan semasa bajet nanti. 50 kali. Kalau begitu, bagaimana parlimen ini akan stabil, kerajaan akan stabil, terutama kalau satu daripadanya mereka menang. Ya. Sebab itu pada pandangan saya, kerajaan ini mesti dipegang oleh majoriti yang jelas. Ya, bukan majoriti yang terlalu nipis. Ya, mesti majoriti yang jelas. Maka untuk mengadakan majoriti yang jelas, parlimen perlu dibubarkan. Bagi Datuk, bila waktu terbaik untuk parlimen itu dibubarkan? Itu saya tak boleh nak tak maksudnya kalau sebab kita kalau ikutkan saya ada risik-risik di Dun Selangor misalnya, masing-masing sebenarnya dah ada, walaupun kata kerajaan Selangor ni milik Pakatan Harapan lah sekarang kan, tapi masing-masing rasa insecure agaknya. Jadi ada orang kata gerakan akar umbi itu telah pun bermula, jentera pun telah disediakan. Tapi Datuk sebagai kata yang berpengalaman dalam politik, bila waktunya ataupun sekarang sudah perlu bersedia untuk pilihan raya? Saya yakin UMNO, ya, saya bercakap mengenai UMNO, UMNO cukup bersedia untuk menghadapi pilihan raya, dan ini dibuktikan apabila berlaku pilihan raya kecil, ya, jentera UMNO pada saya cukup terbaiklah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dan kalau di sini contohnya dalam keadaan kita terikat COVID, peraturan SOP PKP, tetapi jentera UMNO berjalan dengan cukup berkesan. Jadi kami cukup bersedia, bila-bila masa pun kalau dibubarkan, saya yakin, ya,
kita tidak ada masalah. Kalau okey, itu mengenai parlimen. Saya nak tanya sikit sebanyaklah kawasan Datuk di Batu Pahat macam mana sebagai ketua bahagian, apa sekarang macam mana perkembangan di Batu Pahat? Yalah, di Batu Pahat ini parlimen Batu Pahat ini dulu dimenangi atas tiket PKR. PKR, betul. Ya. Datuk Rashid Hasnor. Datuk Rashid Hasnor. Sekarang dikatakan beliau menyertai PN. Saya tidak pasti sama ada dia masuk bersatu ataupun tidak. Tetapi dengan dia kekal sebagai timbalan speaker, saya beranggapan beliau sudah pun menyertai parti bersatu. Jadi sudah tentulah, maksudnya Parlimen Batu Pahat ini adalah terbuka kepada sesiapa untuk bertanding. Ya. Dan kita tidak nafikan bahawa Parlimen Batu Pahat oleh kerana komposisi kaumnya adalah tidak banyak berbeza, ya, sebab lebih kurang 47% adalah penghuni bukan Melayu. Maka ia adalah kursi yang agak panas dan persaingannya adalah sengit. Ya. Tetapi oleh kerana UMNO pernah memenangi kerusi ini sebelum berlakunya tsunami China, ya, maka saya yakin bahawa BN mempunyai peluang yang besar di Parlimen. Bercakap mengenai pilihan raya, sebelum ini YB Khalid Samad dia ada meramalkan Perikatan Nasional ini kenapa tidak ditubuhkan dengan segera, kerana beliau menjangkakan UMNO dan PAS masing-masing akan menggunakan bendera masing-masing pada PRU ke-15. Itu komennya lah. Mungkin kalau macam bagi Datuk, adakah perkara itu mungkin akan berlaku? Sebab itu saya kata bahawa PH dulu diwujudkan lebih kepada marriage of convenience. Ya, asasnya tidak kukuh. Lebih kepada soal siapa nak jadi Perdana Menteri, lebih kepada soal kononnya nak menjatuhkan Datuk Najib. Ya, jadi tujuannya tidak kukuh, bukan kerana prinsip perjuangan yang tulen pada saya. Ya, jadi sebab itu marriage of convenience mereka mengambil jalan mudah dalam banyak perkara, ya, dan ini tidak boleh diulangi oleh UMNO dan PAS. Sebab itu kita dalam hal ini mestilah ada perundingan yang mendalam, baik soal logo, baik soal pendaftaran, baik soal manifesto dan sebagainya. Kita tidak boleh terburu-buru, dan mesti perbincangan itu berasaskan kepada keikhlasan. Dan paling penting keutamanya ialah rakyat. Jadi tak timbullah soal macam PH dulu, kerana semata-mata nak menang, dia buat janji 100 hari. Dia tipu rakyat. Ya, dia membohongi rakyat. Dia buat apa sahaja sebab marriage of convenience. Tapi akhirnya bila rakyat memberikan tanggungjawab, mereka tidak dapat menunaikannya. Sebab itu kita tidak boleh main-main dalam perkara ini. Sebab itu mesti berasaskan perundingan yang konsensus, yang jujur, yang matlamatnya ialah rakyat. Berbalik kepada kerajaan SD yang Datuk sebutkan tadi. Datuk juga sebelum ini bekas ahli Parlimen Batu Pahat, yang maknanya apa pandangan Datuk? Sebab sebelum ini banyak, kalau kita baca pada cadangan-cadangan sama ada daripada netizen maupun NGO, beliau mencadangkan akta lompat ini digubal. Tapi sampai sekarang lebih daripada 6 dekad, kan? Apa pandangan Datuk? Perkara itu masih lagi belum dilaksanakan. Even dalam Pakatan Harapan juga perkara itu tidak dilaksanakan. Sebab disebabkan itu, kalau ada, macam Datuk katalah, lebih secure. Sampai bila kita nak bergantung kepada kerajaan SD lompat-melompat, tawar-menawar ini? Ya, sebenarnya perkara ini dulu ketika BN memerintah, pihak pembangkang yang
menentangnya, ya. Mereka yang tidak bersetuju, ya, sebab saya yakin ketika itu mereka tidak terfikir mereka mampu untuk menjadi pemerintah. Sebab itu mereka mengharapkan, maksudnya ada ahli-ahli parlimen daripada pihak BN akan melompat kepada mereka. Kalau boleh saya merujuk balik pada peristiwa yang lepas. Contohnya kerajaan 16 September. Apabila Anwar menjadi ahli parlimen Permatampau, dia menang, dia terus mengatakan bahawa dia bakal menjadi Perdana Menteri dan akan menubuhkan kerajaan 16 September, dan dia kata ada lebih kurang 30 ahli parlimen BN akan melompat menyertai beliau. Ya. Dan perkara itu adalah real. Dia berusaha untuk mempengaruhi beberapa ahli parlimen. Ya. Dia menghubungi beberapa ahli parlimen tertentu. Jadi sudah tentulah mereka tidak bersetuju dengan akta anti lompat ini, sebab mereka mengharapkan itulah cara mereka untuk mendapatkan kuasa. Ya. Jadi pada saya ini memang sebenarnya tidak bagus, ya, untuk kestabilan politik seperti mana yang berlaku sekarang ini. Ya, lebih kurang 16 ahli parlimen UMNO keluar melompat. Ya, ada yang masuk warisan, ada yang masuk bersatu. Ada yang menjadi bebas. Ya. Tetapi itu tidak menggoncang UMNO sebenarnya. Kalau diikutkan, tadi Datuk ada sebut mengenai Pakatan Harapan yang melaksanakan 100 janji, dan saya yakin sebelum ini banyak juga yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin daripada UMNO dan juga BN. Antaranya penyebab kejatuhan Barisan Nasional sebelum ini adalah disebabkan persepsi. Persepsi itu kan. Jadi berbalik kepada macam mana Datuk melihat perkara ini terjadi kembali kepada Pakatan Harapan, mereka, persepsi masyarakat sendiri mengatakan, oh dulu janji 100 hari tak tunai. Kan? Jadi macam mana Datuk melihat sebenarnya apa yang boleh orang kata ini adalah salah satu kelebihan PN sebenarnya. Sebab kalau ikutkan imej selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih, COVID pula berlaku di dalam negara. Dan apa kata Datuk mengenai itu? Okey, sebenarnya bukan mudah ya, apabila menjadi sebuah kerajaan. Ya, sebenarnya memang mudah menjadi pembangkang sebab bercakap aja, attack aja, dan attack pula dengan fitnah, fakta yang membohong dan sebagainya. Itu kerja mudah. Dan rakyat ditambah dengan kemudahan media sosial. Dulu tak ada. Ya. Zaman Mahathir berkuasa dulu, media sosial tidak begitu kuat. Dia selamat. Tetapi di zaman Datuk Najib, media sosial sudah terlalu kuat. Ya. Maka menimbulkan persepsi. Dan itu juga yang berlaku sekarang ini. Jadi media sosial banyak sebenarnya mempengaruhi persepsi ini, terutama pada yang menjadi kerajaan. Ya, dia menjadi defensif sebenarnya, bukan mudah nak menjawab, dan kalau jawab pun bukan mudah rakyat nak mendengar dan menerimanya. Dia tak sedap, jawapan berfakta ni tak sedap pada dia, tapi jawab pertuduhan yang dipusing dan sebagainya itu paling sedap. Dan sebab itu kadang-kadang mereka mudah terpengaruh. Ya. Sebab itulah kita berharap bahawa bila menyebut tentang perubahan politik, ya, maka kita berharap pengundi lebih bijaksana, rakyat lebih waras apabila menerima sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Ya. Iaitu mereka mesti ada check and balance. Jadi barulah maksudnya kita boleh mewujudkan budaya politik yang lebih bermaruah. Ya.
Dan dalam perkara ini pada saya sebenarnya ialah sesebuah kerajaan itu akan diterima ya oleh rakyat apabila dia dapat membuktikan apa yang dia kata itu dilaksanakan, ditunaikan, ya. Dan kita berharap ya dengan pengalaman apabila tertubuhnya sebuah kerajaan berasaskan kepada fitnah dan akhirnya rakyat tolak balik, maka ia tidak akan berulang kembali. Kita berharap rakyat kali ini lebih berhati-hati. Ya, itu sudah memberi pengalaman yang cukup buruk kepada kita. Datuk juga ada pengalaman mengendalikan seperti mana yang sebelum ini Datuk ada berjasa sebelum ini. Macam mana Datuk melihat waktu itu momentum masyarakat terhadap luahan mereka melalui media sosial? Apa bezanya dulu dan sekarang? Daripada sebelum PRU14, mungkin apa perbezaan yang Datuk boleh kongsikan? Yalah, itu yang saya kata tadi bahawa tidak sebegitu mudah ya bila kita berhadapan dengan cabaran media sosial ini. Walaupun dijasa ketika itu kita ada kekuatan media sosial, ya, tetapi ia tidak mencukupi ketika itu untuk berlawan dengan cerita-cerita fitnah ini, cerita bohong ini. Dan sebab itulah kita melihat bahawa cabaran-cabaran ini ya bukan mudah untuk kita melawannya. Paling mudah kalau kita melihat contoh ya, apabila berlaku pandemik COVID-19, ya, itu pun ada lagi orang yang tidak bertanggungjawab cuba membawa cerita yang bukan-bukan tentang COVID-19 ini. Perkara yang serius orang boleh main-mainkan lagi. Ya. Dan ini menimbulkan masalah kepada usaha kerajaan untuk orang kata untuk menangani pandemik COVID-19. Sebab masih banyak lagi cerita-cerita yang tidak bertanggungjawab keluar dalam media sosial. Jadi sebab itu saya kata perkara ini adalah perkara yang menyentuh banyak perkara termasuk dalam soal politik. Datuk, antara pemimpin politik yang aktif di Facebook, macam mana Datuk melihat sokongan sekarang ini? Macam saya lihat di Facebook sekarang, bila Datuk bagi statement politik sikit, kritikan sikit, banyak feedback kan. Jadi apa sebenarnya yang luahan hati mereka? Ya, yang mengenai sama ada perikatan mengenai Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan. Kalau saya buat perbandingan ya, sebelum kerajaan BN tumbang, setiap posting yang saya buat akan menerima macam-macam kata nista dan sebagainya. Ya, komen-komen yang terlalu negatif, terlalu banyak. Kita nak jawab pun dah tak boleh, kan? Kadang-kadang lebih negatif daripada positif. Ya, walaupun perkara yang saya bangkit itu perkara positif. Contohnya, saya masih ingat lagi apabila ada orang hantar gambar sekolah daif kepada saya masukkan dalam Facebook saya. Ketika itu saya bukan lagi timbalan Menteri Pelajaran, tapi mungkin orang itu memerlukan perhatian, maka pilihan saya ialah masuk dalam Facebook saya. Saya kata inilah masalahnya apabila ada pegawai dan menteri yang malas turun ke bawah untuk melihat sendiri dan perkara ini terbiar. Jadi ada pihak mentafsirkan itu seolah-olah saya mengkritik timbalan Perdana Menteri yang ketika itu ialah Menteri Pelajaran, iaitu Tan Sri Mahyudin. Jadi terlalu banyak negatifnya. Ya. Padahal niatnya berbeza sebenarnya. Niatnya berbeza, iaitu kalau saya berjalan kaki 8 jam melawat satu sekolah di Saliliran, panjat gunung, turun gunung, redah sungai, masuk hutan pukul 4, saya sampai pukul 12 malam. Saya tengok sendiri pelajar
duduk asrama di sebuah rumah yang dijadikan asrama, yang tidak ada warden, family Jauh. atas understanding, maksudnya tahun ni family ni yang jaga untuk 20 lebih pelajar tersebut. Tahun depan family lain pula, ya. Jadi apabila saya melihat sendiri perkara ini, maka bila saya balik, saya mengusahakan untuk dibina asrama desa yang baru. Sebab saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Betul. Saya melihat sekolah yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 tidak ada dinding yang memisahkan antara kelas dengan kelas yang lain. Dengan hanya satu zinc. Maksudnya zinc saja. pelajar sebelah bising, sebelah sini boleh dengar. Jadi bila saya turun sendiri, saya ambil gambar. Saya tunjuk dalam mesyuarat pos kabinet. Tapi lain pula jadinya. No, maksudnya Maksud itulah. bila turun itu, tunjuk gambar bukti, baru saya dapat peruntukan. Kan? Kalau tidak, terbiarlah perkara tersebut. Baik, nampaknya kita dah berbicara lebih daripada 30 minit. Tapi kita akan, sebelum kita mengakhiri Insight Talk ini, kita ada soalan terakhir untuk YB. Kalau ikutkan YB semalam kecoh di Dewan Rakyat mengenai pelantikan baharu speaker, iaitu Datuk Azhar Harun yang menggantikan speaker yang dicalonkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Okay, Datuk sebagai mantan ahli parlimen Batu Pahat juga ada pengalaman-pengalaman sendiri. Macam mana komen Datuk? Adakah perkara begitu wajar? Sebab waktu akad sumpah pun benda tu kecoh kan Datuk kan? Saya bercakap dari hati nurani saya, dari segi konsain saya. Dia tidak sama duduk dalam dewan dengan kita melihat di kaca TV. Bila saya melihat di kaca TV peristiwa semalam, saya sendiri rasa malu melihat gelagat ahli-ahli parlimen kita, the lawmakers. Ya. Mungkin mereka tak sedar. Kalau mereka menonton di TV, mungkin mereka akan rasa malu. Pada saya, tidak sepatutnya perkara itu berlaku. Baik di pihak kerajaan, baik di pihak pembangkang. Jerit-menjerit. Jadi, patutlah orang kata, parlimen di Malaysia ini macam sirkus. Ya. Tidak ada akhlak sama sekali. Keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Saya lebih memihak kepada mereka yang mengkritik gelagat buruk ini. Dan ini mesti diperbetulkan. Kalaupun mahu mencela, gunakan standing order. Aturan. Ya, bukan menjerit-jerit. Bukan mengeluarkan kata yang yang bukan-bukan, tak enak didengar dan sebagainya. Sebab kalau begitu, bila kita nak berubah. Jadi saya secara peribadi saya duka cita dengan peristiwa semalam dan saya berharap speaker lebih tegas dan saya berharap ahli-ahli parlimen ya menjaga akhlak dan moral mereka sebagai the lawmakers. Sebelum kita mengakhiri ini, mungkin Datuk ada sepatah dua kata untuk menyimpulkan mengenai hala tuju Perikatan Nasional ini sebenarnya. Saya berharap maksudnya kerajaan Perikatan Nasional ini ya tidak bekerja berasaskan kepada politik, ya, bekerja untuk rakyat, dan dia mesti membina understanding yang murni, ya, bukan melakukan sesuatu perkara itu ada tikam menikam dari belakang dan sebagainya, dan mesti serius untuk melaksanakan agenda rakyat. Ya, dan dengan kata lain, dia mesti bersedia untuk menerima teguran, kritikan dan cadangan. Ya, jadi dalam masa yang sama, saya berharap Muafakat Nasional akan menjadi institusi yang kukuh yang menjadi pengimbang kepada Perikatan Nasional ini.
sebentar Datuk, mengenai yang speaker tadi, Datuk Azharun dan juga Datuk Azrina Osman. Pandangan Datuk, Datuk bersetuju dengan penukaran tersebut? Oleh saya mengikuti perbahasan semalam, masing-masing cuba menggunakan perlembagaan sebagai asas kenapa berlakunya pro and kontra, ya. Saya bersetuju prinsip yang paling penting iaitu pemisahan antara legislatif, parlimen dan eksekutif, ya. Dan apapun saya mengambil kata-kata daripada Tan Sri Arif sendiri yang digugurkan sebagai speaker, iaitu dia kata dia patuh kerana keputusan dibuat oleh parlimen sendiri. Jadi saya berharap speaker yang ada, yang baru dilantik, walaupun saya amat kritikal terhadap beliau sebagai pengurusi SPR sebelumnya, ya, saya berharap beliau benar-benar neutral ketika menjadi speaker Dewan Rakyat, ya. Saya memang banyak mengkritik beliau ketika beliau memimpin SPR. Ya. Banyak peraturan-peraturan yang pada saya yang ridiculous. Tapi dalam masa yang sama dia membiarkan satu pihak yang lain melanggar peraturan. Ya. Double standard. Jadi sekarang dia menjadi speaker. Saya tidak tahu. Jadi kena buktikan. Ya, dia kena buktikan keadilan itu. Kalau tidak, dia akan menerima kritikan juga. Betul. Termasuk daripada saya. Baik Datuk, itu nampaknya masa sangat mencemburi kita. Terima kasihlah Datuk atas orang kata analisis yang Datuk berikan hari ini. Dan itu dia sedikit sebanyak yang kita berikan kepada penonton The Malaysia Insight di Facebook. Bagi anda yang setia menonton kami, teruskan selepas ini kerana kita akan tampilkan lebih banyak lagi panelis-panelis dan juga tajuk-tajuk yang hangat diperkatakan di dalam tanah air ini. Dan nampaknya itu saja daripada kami. Saya Nabiha Hamid. Assalamualaikum. Salam sejahtera.